Setelah jam, kita mulakan dengan aksi Sukan Asia 2022. Satu lagi pingat perak berjaya diraih kontingen Malaysia menerusi acara kata berpasukan wanita semalam. Itu juga adalah perak kedua dihadiahkan skuad karate selepas acara kata individu wanita. Skuad berpasukan wanita negara yang dibarisi Lovely Ann Robert, Nancy Nelly Eva Farah dan Natalia Sherawini memperagakan kata cinta untuk menakar catatan 39 mata ketika berdepan Vietnam. Bagaimanapun, Vietnam yang memperagakan kata Ohan Dai lebih memikat hati juri untuk melangkah catatan 42.70 mata. Skuad negara berpuas hati dengan pingat perak manakala gangsa menjadi milik bersama Brunei dan Kemboja. Ini adalah perak kedua diraih Lovely di pentas Tamasya Sukan Asia dalam penampilan kali pertamanya pada edisi ke-19 ini. Pada itu, kontingen Malaysia terus menambah koleksi pingat Sukan Asia 2022 menerusi acara bergula lelaki yang menyaksikan gandingan negara Aaron Chia So Woo Yik meraih gangsa. Aksi separuh akhir yang berlangsung di Gimnasium Binjiang menyaksikan Aaron Woo Yik tewas kepada pasangan dari India, Satwik Sairaj Reddy Shirek Chetty 21-17, 21-12. Keputusan itu sekaligus menyebabkan Aaron Woo Yik terlepas peluang melangkah ke saingan akhir dan berpuas hati dengan pingat gangsa. Kali terakhir, kamp badminton menghadiahkan emas pada Sukan Asia ialah pada edisi 2006 di Doha menerusi Koo Kian Kat Tan Boon Hyung. Kontingen negara dilihat berpeluang menambah pingat emas pada Tamasya Hangzhou apabila sepak takraw berjaya menampah slot final menerusi acara regu lelaki. Malaysia dijaral menentang Thailand pada saingan akhir 9 pagi ini. Terdahulu, regu lelaki negara berjaya melangkah ke saingan akhir selepas menewaskan Filipina semalam. Pada aksi separuh akhir yang berlangsung sengit itu, menyaksikan skuad negara menundukkan pasukan lawan 2-0. Saingan yang berlangsung di Gimnasium Pusat Sukan Jinhua menyaksikan regu negara dibarisi Muhammad Azlan alias Amirul Zazwan Amir dan Muhammad Syahir Muhammad Rosdi tidak berdepan masalah mengatasi trio Reje Orteste, Jason Horte dan Ron Sintet Gabarion 21-15, 21-11. Saingan akhir hari ini juga akan menjadi medan terbaik untuk regu negara membalas dendam kekalahan pada saingan akhir acara regu berpasukan lelaki minggu lepas. Di Gimnasium Pusat Sukan Huan Long turut menyaksikan satu lagi wakil negara berjaya menempah slot ke saingan akhir acara individu all-round menerusi atlet gimnastik artistik Eng Jo Yi. Jo Yi melangkah ke saingan akhir selepas menamatkan 4 disiplin pada semalam di kedudukan ke-12 daripada 24 peserta. Olahragawati Kebangsaan 2020 itu kemas memperagakan 4 rutin iaitu gelung, bola, belatan dan ribbon dengan jumlah 85.150 mata. The result was good. I'm satisfied. I hope tomorrow will be same like today. I think the most important, I have to improve my confidence because I think I'm still not enough confident for my routine. So to train my confidence, like before out, talk to myself, I can do it. Saingan akhir acara individu all-round dijadual berlangsung pada 8.50 malam ini. Dan itu dia. Selepas merangkul emas pada Sukan Asia Hangzhou, pemain skuash lelaki negara Eng Yen Yeo kini berazam memburu kedudukan 10 terbaik dunia. Jelas beliau, dia mahu memastikan dapat berada dalam kelompok terbaik dunia selewat-lewatnya Jun tahun depan. Ketika ini, atlet berusia 25 tahun itu menghuni ranking ke-18 dunia. Buat season ni memang target nak achieve dalam ranking top 10 dunia lagi. So itu sasaran untuk season ni. Hasil sasaran pertama untuk menang Asian Games ni dah tercapai. So lepas ni memang fokus untuk target break dalam top 10 lah dalam masa season ni. So by May or June next year, hopefully I'll be in the top 10. Selepas ini, dia akan membuat persiapan rapi untuk memburu emas pada Piala Malaysia ACE 2023 yang bakal berlangsung di Seremban November ini. Dalam pada itu, prestasi pasukan skuash negara pada Sukan Asia 2022 boleh dianggap sebagai pencapaian paling cemerlang apabila berjaya meraih 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Menurut pengurus pasukan Muhammad Nafzan Nizam Adnan, prestasi itu hampir mengulangi pencapaian skuash negara pada Tamasya edisi 2010 di Guangzhou, China.
Pasukan squash menuai 3 pingat emas daripada acara berpasukan wanita. Perseorangan wanita menerusi S. Sivasanggari dan perseorangan lelaki Eng Yen Yao. Manakala pingat perak pula menerusi bergu campuran Aifa Azman, Muhammad Syafiq Kamal dan bangsa daripada berpasukan lelaki. Jadi itulah kemenangan. Masih mengenai Sukan Asia Hangzhou, Sukan Hoki Lelaki negara menamatkan saingan di tangga ke-6 selepas tumbang 2-5 kepada Pacific Pakistan pada penentuan tempat ke-5 dan ke-6 di Stadium Guangzhou Canal Park semalam. Dalam saingan tersebut, The Speedy Tigers membuka jaringan menerusi Muhammad Aminuddin Muhammad Zain pada minit ke-5 hasil pukulan sudut penalti. Namun, 3 minit berselang, Pakistan berjaya menamatkan kedudukan menerusi Ahmad Arbas. Kedua-dua pasukan bagaimanapun buntu dalam menambah jaringan pada suku kedua perlawanan. Gol Padang Abdul Rahman, Abdul Rena dan Ahmad Muhammad pada babak berikutnya terus meletakkan Pakistan selesa di depan dengan 4-1. Meskipun Razi Rahim berjaya mengurangkan jurang gol kepada 2-4 pada minit ke-58, Pakistan tetap mendahului apabila Arfraz meledak gol kelima di penghujung babak. Keputusan itu sekaligus menutup kempen skuad kendalian Arul Selvaraj di kedudukan ke-6 keseluruhan. Malaysia akan memburu slot Sukan Olimpik Paris 2024 pada pusingan kelayakan di Muscat, Oman dari 15 hingga 21 Januari depan. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh tidak menolak kemungkinan beberapa jenis sukan akan dimasukkan ke dalam program Road to Gold RTG selepas Sukan Asia 2022. Bagaimanapun, sukan yang tidak tersenarai pada Sukan Olimpik Paris tidak akan dipinggirkan. Sebaliknya, turut akan dibantu. Kita akan tengok because yang best in Asia already, kita nak tengok bagaimana kita boleh masukkan dalam Road to Gold. Yang itu kita akan bincanglah kerana dia bukan sahaja lihat sama ada permainan sukan itu masuk dalam Olimpik atau tidak, tetapi bagaimana mereka boleh perkasakan melalui latihan di luar negara dan untuk lihat bagaimana negara-negara lain juga telah jauh meningkat ke hadapan. Dalam pada itu, beliau menggesa atlet yang masih berjuang di Hangzhou untuk fokus kepada perjalanan tamasya dan tidak memikirkan soal pingat. Berikut kedudukan pingat terkini Sukan Asia Hangzhou 2022. Saksikan. Seramai 28 atlet profesional akan bersaing dalam kejohanan Asia Pasifik Ironman 70.3 yang akan berlangsung di Langkawi hari ini. Pertandingan itu juga akan menjadi medan merebut slot kelayakan kejohanan dunia di Taupo, New Zealand Disember 2024. Menurut pengarah Serantau Asia Ironman Group, CG Lim, saingan tersebut akan menawarkan 6 slot kelayakan kejohanan dunia kepada 3 atlet profesional lelaki dan 3 bagi atlet wanita. Penyertaan atlet profesional pastinya memberi cabaran besar kepada peserta lain. Kita dapat host Ironman 70.3 Asia Pac Champ. Memang julung-julung kali lah di Malaysia ni. Sebenarnya kita sejak tahun 2020 kita dah lobby untuk adakan Asia Pac di Malaysia. Tapi pula ada masa pandemik kita terpaksa tundakan kepada tahun ini. Untuk label Asia Pac Championship, banyak negara yang akan lobby atau dia akan pitch untuk title tu. Sebab dia macam hosting sebagai SEA Games ke Asian Games. Sejumlah RM350,000 hadiah wang tunai menjadi rebutan, membabitkan disiplin renang sejauh 1.9 km, berbasikal 90 km dan larian 21.1 km. Dalam pada itu, cuaca panas dan lembap merupakan sebahagian daripada cabaran yang perlu ditempuhi peserta dalam pertandingan tersebut. Sekian Stadium RTM, saya Otto Othman, salam sukan untuk semua.